Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam hormat kepada kita menerusi rancangan dialog untuk edisinya pada minggu ini. Alhamdulillah, ada dalam negara sama-sama mendepani situasi pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Ya, banyak agensi kita lihat bersatu padu untuk membantu antara satu dengan lain dari segi pelaksanaan dan juga menangani beberapa isu yang mungkin timbul ya berikutan dengan pandemik COVID-19 ini. Baik, antara agensi ataupun perkumpulan yang juga begitu penting membantu Kementerian Kesihatan khususnya dalam menangani isu ini adalah sukarelawan ya, sukarelawan yang juga berperanan sebagai frontliners ataupun barisan hadapan. Hari ini kesempatan kita untuk bersama mendekati dengan kumpulan sukarelawan belia dan bersama dengan Yang Mulia Awang Muhammad Amirul Shazmi bin Ibrahim, penolong Ketua Operasi Sukarelawan Belia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sejak pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam telah dikenal pasti sekitar bulan Mac lalu, kita begitu kagum dengan tindak balas dan juga begitu pekanya Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk mengumpulkan para belia Brunei untuk sama-sama berkhidmat. Ya. Dalam hal ini, barisan hadapan juga mengaitkan ataupun melibatkan para sukarelawan. Dan untuk menubuhkan pasukan sukarelawan belia, saya percaya bukan sesuatu perkara yang mungkin mudah tetapi tidak juga sukar. Bagaimana Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mewartakan dan seterusnya mengajak para belia Brunei khususnya untuk bergabung dan sama-sama membantu agensi berwajib ini dalam menepani pandemik COVID-19 di negara kita. Okay. Terima kasih Sharina. Saya masih ingat pada semuanya bermula daripada 17 Mac lah, apabila Jabatan Belia dan Sukan dan beberapa agensi terutamanya persatuan-persatuan belia dipanggil untuk bermesyuarat di Kementerian Kesihatan untuk membincangkan bagi peranan dan penglibatan belia di dalam membantu menangani wabak COVID-19 ini. Dan daripada titik itu kita sudah membuat perancangan perjumpaan pada keesokan harinya untuk menubuhkan satu jawatan kuasa sementara ataupun ad hoc bagi penglibatan sukarelawan belia, dan akhirnya tertubuhlah sukarelawan belia yang memulakan operasinya pada 18 Mac 2020 yang berpusat di pusat Dewan Imtiaz di Pusat Bahagia. Dan pada awalnya penglibatan seperti beberapa persatuan seperti Majlis Belia Brunei dan beberapa pergerakan-pergerakan belia seperti Malam Minggu Pusat Belia dan alumni program Belia Cinta Tanah Air, dan juga kemudian disusuli dengan penglibatan alumni program Hikmat Bakti Negara di dalam sukarelawan belia. Dan saya masih ingat pada minggu-minggu pertama operasi bermula, pada masa itu lebih kurang 200 orang belia yang tampil ke hadapan menyertai barisan ini untuk menyalurkan khidmat bantuan dorang bagi sama-sama meringankan situasi COVID-19, terutamanya di pihak Kementerian Kesihatan pada masa itu. Baik, kita ingin mengetahui juga pada awal penubuhannya, alhamdulillah dari segi publicity yang juga pastinya dibantu oleh agensi media untuk orang kita ni mengajak golongan belia muda ni tampil dan bersatu. Inilah antara khidmat yang mungkin mereka boleh berikan kepada negara. Betul. Dan bagaimana barangkali bagi mereka yang mempunyai pekerjaan ataupun ada career, saya percaya yang tampil ini bukan hanya di kalangan belia yang mempunyai kelapangan masa. Betul. Tetapi mereka di kalangan mereka yang mempunyai komitmen dan seumpamanya. Betul. Pada mulanya memanglah yang menyertai ini pastinya bukan saja tertumpu kepada mereka yang indah bekerja ataupun belia-belia yang pada masa itu mempunyai kelapangan itu, tetapi juga kita juga ada yang menerima daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan kerajaan, dengan pihak-pihak swasta.
Dan salah satu inisiatif ataupun langkah yang dapat kami buat adalah dengan menyediakan surat-surat kelonggaran untuk mereka keluar bertugas. Tapi ini tertakluk kepada majikan masing-masing. Ada setengah majikan memberikan kelonggaran selepas waktu bekerja dan kami memahaminya, dan itu telah kami terangkan kepada sukarelawan bahawa ini adalah atas nasihat dan arahan daripada majikan masing-masing. Dan ada juga yang memberikan kelonggaran untuk pekerjanya ini ataupun kaki tangannya itu bertugas bersama dengan sukarelawan belia, kerana pada awalnya tugasan yang ada pada masa itu adalah membantu di beberapa pusat-pusat kesihatan. Belum lagi ada dibuka pusat-pusat pengasingan seperti hotel-hotel dan asrama-asrama pada masa itu. Baik, kalau dapat dikongsikan juga pada awal mulanya beroperasi kumpulan sukarelawan belia yang melibatkan golongan muda yang mempunyai jiwa suka untuk berkhidmatan, ya, di mana mereka ini ditempatkan dan barangkali peranan mereka sebenarnya. Pada awal penubuhan sukarelawan belia, kita sudah menumpukanlah peranan utama kita ni adalah untuk sebagai pasukan bantu kepada Kementerian Kesihatan dan mana-mana agensi memerlukan bantuan. Tetapi pada masa itu prioriti kita ni adalah kepada Kementerian Kesihatan. Dan pada awal operasi dimulakan, penempatan sukarelawan ini adalah di pusat-pusat kesihatan, di pusat kesihatan Berakas, kemudian di Hospital Ripas dan Pangkalan Batu. Dan seiring perjalanan masa itu dan peningkatan kepada kes yang meningkat, dan banyak orang-orang kita ni balik daripada luar negeri balik ke Brunei, dan beberapa pusat-pusat pengasingan terutamanya di hotel-hotel sudah dibuka, dan kita membukakan khidmat kepada membantu sebagai sukarelawan di hotel-hotel yang telah dikenal pasti pada masa itu. Baik, saya percaya ada juga cabaran yang dihadapi, ya, dalam hal yang kita ni mengaturkan dan menyelia para sukarelawan belia ini. Bermula dari pergerakan awalnya sejak bulan Mac itu hanya terhad, ya, tempat-tempat yang diberikan tenaga bantuan ni. Macam mana pihak pengurusan sukarelawan belia ini memberikan jadual agar mereka ini sama-sama dapat menyumbang khidmat mereka, walaupun barangkali hanya sebagai pembantu ataupun kumpulan sokongan? Memang kita akui itu adalah cabaran utama tu untuk kita ni menempatkan orang-orang di beberapa pusat-pusat pengasingan, di pusat-pusat kesihatan. Dan antara cabarannya lagi, ada setengah belia tu indah arif dengan ataupun indah biasa dengan kerja berjadual ni. Jadi kadang-kadang di saat-saat tarikh itu ada yang menarik diri. Jadi itu adalah antara cabaran utama untuk di pihak pengurusan, walaupun pada asasnya memang di pusat-pusat pengasingan sudah dibagi jadual. Ada pada awalnya ada 3 jadual yang bertugas. Jadual pertama adalah daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 2 petang. Kemudian jadual kedua 2 petang hingga 10 malam, dan jadual terakhir adalah pada pukul 10 malam sehingga balik semula pukul 6. Jadinya 24 jam pusat pengurusan ini beroperasi pada masa itu. Dan kalau di hospital itu ia punya jadual adalah tertakluk kepada keperluan hospital. Itu ada beberapa pada masa ini ada dua shift yang sudah 3 shift yang daripada pukul 7 ke pukul 2, pukul 2 ke pukul 10, 10 ke pukul 7. Jadi itu adalah dari awal sudah memang macam tu yang punya shift. Cuma macam kata Syarina tadi, antara cabarannya adalah untuk kita ni membagi latihan kepada belia kita ni untuk dorang mengikuti menepati waktu shift, terutama di Hospital Ripas, kerana Hospital Ripas ni adalah tumpuan kepada orang ramai. Itu memang kita perlukan dorang menepati, kalau pukul 7 kerja mesti pukul 7 kerja. Kalau di pusat-pusat pengasingan itu dapat kami atasi masalah orang lambat ni, sebab semua orang berkumpul, kemudian kita ni hantar dorang ke hotel-hotel.
kita biasa mendengar perkataan deploy Ya. yang juga diberikan kepada para sukarelawan yang juga memberikan khidmatnya dan bersatu dalam kumpulan sukarelawan belia ini. Selepas ini nanti kita akan juga ingin mengetahui apa garis pandu ataupun Standard Operating Procedure SOP bagi kumpulan sukarelawan yang juga dimandatkan untuk sama-sama membantu negara menangani situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Jangan ke mana-mana, kita saksikan dulu sisipan ini. Saya ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada Barisan Hadapan, terutamanya sukarelawan dan yang lain yang telah bekerja keras dan berbakti menangani isu pandemik COVID-19. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas budi baik serta rahmatnya kepada mereka di negara Brunei Darussalam. Terima kasih Barisan Hadapan. Terima kasih Barisan Hadapan. Ya, Alhamdulillah telah kita saksikan bersama sebentar tadi beberapa pandangan dan juga maklum balas daripada masyarakat kita ni berikutan penglibatan sukarelawan belia yang juga membantu negara untuk menangani COVID-19 khususnya di negara Brunei Darussalam. Jadi ini kita boleh katakan mereka lah di kalangan golongan belia ataupun barisan belia yang juga memenuhi apa yang diharapkan oleh negara, iaitu wawasan negara Brunei Darussalam 2035 bukan hanya mempunyai pendidikan tetapi juga kemahiran. Ini juga sebenarnya termaktub ataupun terkandung dalam task ataupun tugas yang diserapkan kepada mereka sepanjang mengendali dan juga terlibat dalam kumpulan sukarelawan belia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Baik, sebelum ini kita ingin juga menerangkan dan menjelaskan mengenai dengan garis pandu ataupun SOP yang diberikan kepada para sukarelawan belia yang terlibat ini. Bagaimana? Ya, terima kasih Sharina. Seperti mana di mana-mana operasi memang ada garis panduan ataupun prosedur tetap yang telah dibuat dan ini memandangkan sukarelawan belia, sukarelawan yang akan berhadapan dengan masyarakat. Jadi di pihak pengurusan telah menyediakan satu garis pandu mengikut tugas masing-masing dan saya akan terangkan satu garis pandu. Salah satu garis pandu yang akan saya terangkan adalah bagi mereka sukarelawan yang akan dihantar bertugas ke pusat-pusat pengasingan, terutamanya di hotel-hotel dan sebelumnya ada juga asrama-asrama di sekolah yang telah diguna pakai. Dan antara standard SOP yang perlu diikuti adalah setiap sukarelawan akan mendaftar melalui link ataupun rangkaian yang telah disediakan oleh pihak pengurusan, terutamanya di pihak di bahagian hotel dan dibukakan kepada para belia yang telah berdaftar. Yang pentingnya belia-belia kita ni sudah berdaftar dengan sukarelawan, dengan pautan sukarelawan belia dan mereka akan dihantar melalui telegram. Di sana diorang boleh mendaftar mengikut jadual yang telah dikenal pasti. Dan apabila sudah mendaftar dan pihak pengurusan sudah mengumpul nama-namanya dan mereka akan dihubungi bahawa mereka akan bertugas pada sekian jam, jadual 1, 2, 3 dan hotel di mana diorang akan bertugas. Jadi itu kemudian pada hari kejadian mereka akan menghadirkan diri ke, kalau sebelumnya di pusat bahagia, tapi pada masa ini kita sudah berubah tempat operasi di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Jadi kalau sebelum ini diorang akan melapor di Dewan Ifrah di pusat bahagia dan mereka akan mengikuti briefing taklimat utama sebelum mereka memulakan tugasan. Dan sebelum taklimat diorang perlu mengisi kehadiran. Kehadiran ini penting ni untuk memastikan untuk maklumat pihak pengurusan sekarang di akhir bulan kita akan mau melihat berapa kekerapan orang itu kan ikut bertugas dan beberapa mana yang sekali-sekala ia ikut bertugas. Itu adalah untuk pengurusan. Dan di dalam taklimatnya akan diterangkan kepada sukarelawan apa perkara yang perlu mereka buat dan apa perkara yang tidak
boleh diorang buat. Terutamanya ini adalah mengenai dengan kerja-kerja sepanjang di hotel-hotel, terutamanya kalau di hotel kerja diorang adalah untuk membuat panggilan kepada tenant yang yang berada di hotel itu, diorang akan menelpon bertanyakan kabar dan sebagainya lah. Kemudian jika ada keluarga-keluarga yang menghantar barang untuk ahli keluarga diorang dihantar, dan jika ada keperluan untuk tenant untuk membuat swabbing, dan mereka akan maklumkan ke pihak Kementerian Kesihatan. Dan itu adalah perkara-perkara yang lain, yang larangan-larangan sepanjang bertugas lah, itu yang tidak boleh dibuat, meninggalkan pos apa semua itu adalah basicnya. Dan apabila selesai bertugas, mereka akan kembali ke Dewan Ifrah untuk membuat sekali lagi untuk kehadiran diorang keluar bertugas, habis bertugas lah, dan itu untuk rekod dan macam itulah SOP untuk yang pasalnya kalau di hospital Ripas mereka mempunyai SOP yang tersendiri je tu, atau tertakluk kepada pihak pengurusan di hospital, macam mana diorang punya prosedur utama diorang, dan salah satunya dia pulang jauh berbezan ya daripada hospital dan Ripas. Mereka perlu menghadirkan diri ke hospital, mendengar taklimat. Cuma kelenanya kalau di hospital ni diorang bertugas dalam tempoh satu kumpulan tu bertugas dalam tempoh 2 minggu, dan kemudian selepas habis tempoh 2 minggu ada lagi kumpulan lain, dan mereka perubahan prosedur utama di hospital tu lebih kerap daripada kalau di kerana ada saja prosedur yang dikemaskinikan di pihak hospital. Alhamdulillah juga memandang SOP ini kami ketatkan, bukan juga diketatkan berhabislah, tapi diperbaiki daripada semasa ke semasa apabila kita mendengar titah daripada Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah memperkenankan bagi mengurniakan alun khas kepada sukarelawan-sukarelawan, dan bagi pihak sukarelawan juga kami menjunjung kasih di atas keperhatian Ke-Bawah Duli atas kesejahteraan untuk sukarelawan-sukarelawan kita ni. Dan bagi alun khas ni adalah kriteria-kriteria yang telah digariskan oleh agensi-agensi tertentu, dan salah satunya adalah memerlukan mereka bertugas di mana diorang bertugas satu, dan diorang tu dikira bertugas sehari-sehari. Dan itu adalah perkara utama yang yang perlu diikuti, dan yang paling penting diorang adalah berdaftar di bawah sukarelawan belia. Dan itu adalah antara prosedur-prosedur dan barangkali perkara-perkara yang perlu dipatuhi dari semasa ke semasa lah. Dan saya pasti prosedur utama ini juga akan dikemaskinikan sesuai dengan keperluan dari keadaan semasa. Betul. Alhamdulillah ya. Jadi cukup jelas dan terperinci sebenarnya penerangan daripada Yang Mulia Tuan Amirul, penglibatan sukarelawan dari segi peranan dan juga tata cara mereka melaksanakan tugasan mereka. Dan walau pada dasarnya di awal mula-mula situasi COVID-19 di negara kita ini, dan apabila ia turut melibatkan gerakan sukarelawan belia ini, ada beberapa kerisauan dan juga beberapa kewahaman yang timbul, khususnya dari kalangan keluarga sukarelawan itu sendiri. Namun telah juga diperjelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan sendiri bahawa para sukarelawan belia ini hanya terlibat pada kerja-kerja yang mempunyai risiko agak rendah, low risk task sahaja. Jadi alhamdulillah kita melihat semakin bertambahnya bilangan sukarelawan belia yang mendaftarkan diri untuk sama berkhidmat membantu negara, sama ada secara langsung ataupun tidak ya. Dan mungkin juga hala 7 kumpulan sukarelawan belia yang ditubuhkan yang bermula daripada menangani situasi pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Terima kasih Serina, soalannya senang tapi payah juga akan dijawabnya. Kita ni melihat kepada keperluan semasa, dan saya pasti dengan strength ataupun kekuatan yang ada pada masa ini, kita ingin mengekalkan sukarelawan belia ni. InsyaAllah ada sudah beberapa perbincangan lanjut, dan
saya pasti di peringkat kementerian juga melihat ini adalah salah satu peluang terbaik je untuk kita ni mengukuhkan lagi gerakan sukarelawan di negara Brunei Darussalam, dan saya yakin dengan kekuatan yang ada pada masa ini di masa-masa hadapan, jika ada bencana-bencana, nauzubillah min zalik, kita ni bukan pelanggan, tapi ini adalah sebagai persiapan awal negara untuk memastikan bahawa belia-belia kita ni siap untuk menghadapi apapun situasi, dan kehadapannya insya-Allah jika COVID-19 ini sudah semakin baik ataupun keadaan semakin pulih, kita juga ingin melihat keperluan-keperluannya untuk para sukarelawan ini diberikan peluang-peluang latihan daripada asas kemahiran bagi membolehkan bukan saja diorang membantu dalam situasi macam ini, tapi untuk keperluan-keperluan diorang seharian di rumah. Dan barangkali untuk lebih panjang lagi, sukarelawan belia ni mungkin boleh dijadikan satu institusi ataupun satu organisasi badan yang sudah didaftarkan. Jadi melalui sana kita ni dapat mengukuhkan lagi pergerakan sukarelawan di negara Brunei Darussalam, insya-Allah. Pasti ya, dan kita melihat sebenarnya golongan belia inilah yang berperanan dalam hal membantu untuk perkembangan dan kemajuan negara dari segi mengelinga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat lainnya. Kerana golongan belia yang juga ditakrifkan dari lingkungan umur seawal 15 tahun di negara kita ni Brunei Darussalam ini mempunyai kekuatan seperti yang Tun Amirul nyatakan tadi, dari segi idea yang juga mungkin boleh diguna pakai dan begitu relevan sekali. Untuk akhirnya Tuan, saranan dan juga mungkin nasihat kepada belia-belia kita ni yang mungkin baru saya berkecimpung dalam bidang sukarelawan yang ingin sentiasa berkhidmat atau ingin mencari jalan macam mana untuk terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ini. Terima kasih Syarinah. Sebagai saranan kepada masyarakat di luar sana, apabila kita bercakap mengenai dengan sukarelawan ini, bukanlah kita ni menghad umurnya, dan saya melihat sukarelawan ini adalah terbuka kepada semua orang. Cuma peranan dan penglibatannya itu adalah mengikut umur masing-masing lah. Jika di bawah umur itu kami tidak menggalakkan, mungkin ia boleh membantu di keluarganya. Tapi yang mereka yang berada yang sudah umurnya boleh menyumbangkan tenaganya, boleh menyumbangkan tenaga melalui berkongsi maklumat, terutamanya untuk COVID inilah kepada keluarga-keluarga. Kita bermula daripada keluarga lah. Keluarga kita ni pastikan ingatkan diorang untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan kemudian jika ada masa yang terluang, mungkin boleh mendaftar ke sukarelawan belia ataupun masa ini insya-Allah masih lagi dibukakan lah. Dan jika ingin membantu ataupun menyumbangkan tenaga boleh terus saja ke sukarelawan belia untuk mendapatkan maklumat apa yang perkara-perkara yang boleh diorang buat. Dan untuk masyarakat umumnya sentiasalah menjaga kebersihan dan mematuhi apapun saranan daripada Kementerian Kesihatan, dan insya-Allah bersama-sama kita ni boleh menangani wabak COVID-19 ini. Alhamdulillah. Baik, penjelasan yang cukup penuh dengan maklumat sebenarnya, namun apa yang telah didedahkan dan dialami oleh para sukarelawan belia yang melibatkan diri dalam membantu negara menangani situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam ini merupakan ilmu dan pengalaman yang berharga. Inilah yang kita ni boleh katakan kita ni menjana ilmu itu untuk survivability bangsa dan juga negara kita ni. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Amirul Shazmi bin Ibrahim yang juga merupakan penolong Ketua Operasi Sukarelawan Belia. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Auda kita bawakan dalam edisi dialog untuk keluarannya pada minggu ini. Cukup jelas dan cukup bermaklumat, dan jangan lupa untuk mengikuti lagi episod ataupun edisi dialog untuk minggu hadapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.